Teruskan bersama kami di Rampai Pagi dalam segmen Museumku Warisanku. Pada kali ini narasumber yang kita bawakan membincangkan berkenaan dengan tajuk kita, Taman Arkeologi Kota Batu. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, merupakan pegawai perhubungan awam Jabatan Museum. Beliau sudah pun berada di kiri saya pada ketika ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Pertama sekali kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudi untuk berbincang berkenaan dengan Taman Arkeologi Kota Batu ini. Jadi Taman Arkeologi Kota Batu ini terletak di Mukim Kota Batu, betul Kinda ni? Betul. Dan telah dirasmikan pada tahun 2015. Jadi Rampai Pagi sendiri pernah mengetengahkan ni pusat informasi yang menyediakan pameran dan informasi mengenai dengan tapak arkeologi dan kompleks Kota Batu, merupakan sebuah struktur ataupun kompleks pemakaman untuk pembesar-pembesar negara satu masa dahulu. Soalannya, dapat Kinda ni pun terangkan berkenaan dengan Taman Arkeologi Kota Batu ini. Silakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput meneruskan segmen Museumku Warisanku pada tahun 2023. Dan pada sesi yang pertama ini kami mengetengahkan mengenai dengan Taman Arkeologi Kota Batu, dalam bahasa Inggerisnya The Archaeology Park. Kota Batu Archaeological Park. Ada ke lagi. Ya, sebenarnya belum ramai orang tahu mengenai dengan Taman Arkeologi Kota Batu ini, walaupun telah lama kami sudah buka rasmi. Tapi orang tahu mengenai dengan Makam Sultan Bolkiah dan Sultan Sharif Ali. Iaitu sudah kawasannya tu. Kemudian sebenarnya Taman Arkeologi Kota Batu ini merupakan sebuah tapak bersejarah. Ia berkait dengan penubuhan Jabatan Museum juga sedikitlah. Sebab hasil daripada penggalian yang diadakan di sana, penemuan-penemuan artifak yang menunjukkan tempat itu bersejarah, telah menjadikan sebagai salah satu daripada strong evidence ataupun yang menguatkan lagi penubuhan Jabatan Museum. Kemudian sebenarnya Kota Batu itu merupakan perkataan yang membawa makna struktur batu. Ya, straightforward ganya kan tahu, Kota Batu yang masih kekal hingga kini, dan ia nampak terbukti ada di dalam Taman Arkeologi Kota Batu. Ganya iaitu sendiri berperanan sebagai tembok ataupun kotak pertahanan. Mungkin orang akan ingin mau tahu lagi nya kenapa pulang Kota Batu itu penting ya. Harap-harap orang tahu di mana Kota Batu terlebih dahulu. Tahu. Siapa yang akan menuju ke Temburong, daerah Temburong melalui jambatan melintas tu. Tapi kalau dari Mentiri highway dia melintas lah dari bandar. Betul sekali. Sebenarnya tapak Kota Batu ini dipercayai tapak kota Brunei tua. Yang berumur antara abad ke-14 hingga 17 Masihi dan merupakan sebagai pusat pentadbiran, pusat perdagangan dan pusat pemukiman utama Brunei pada ketika itu. Maksudnya dulu Kota Batu itu bandar lah ya? Bandar. Sekali apa yang membuatkan ia, apa yang membuktikan hasil daripada penemuan-penemuan artifak yang menunjukkan keadaan masa itu. Kemudian lain lagi apa yang ada dalam Taman Arkeologi Kota Batu itu sendiri. Wow, baik. Luar biasa sekali ya. Betul. Jadi ada perkongsian lain lagi mengenai dengan Taman Arkeologi Kota Batu ini. Baik, kita ada menerima insert. Baik. Jadi kita saksikan bersama insert yang disediakan ini sambil mungkin boleh diterangkan kepada penonton-penonton kita. Kita saksikan bersama. Okey, terima kasih. Sebenarnya Taman Arkeologi Kota Batu ini berkeluasan 120 ekar ataupun 48.6 hektar dan telah diwartakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam. Disebabkan penemuan-penemuan yang ada dalam ini, maksudnya apabila kita bercakap penemuan-penemuan,
makam Sultan Sharif Ali, iaitu Sultan Brunei kita ni yang ketiga. Tapi apa yang dilihatkan masa ini insert ialah apa yang ada dipamerkan ataupun dipaparkan di Taman Pusat Informasi. So, artinya kalau orang ramai yang berkunjung, kalau ada yang mungkin belum terklik banyak, belum tahu, so diorang masuk ke kawasan makam Sultan Bolkiah, ada tempat letak kereta, kemudian ada pusat informasi di sana. Dalam manitah apa yang ada dipamerkan, yang turut dipamerkan. Apa yang dipamerkan ini barang-barangnya selain daripada tembikar-tembikar, ada kayu-kayuan, ada batu nisan. So ini adalah hasil ataupun penemuan dari hasil daripada penggalian arkeologi yang telah dilaksanakan antara tahun 1950-an sampai ada yang terkini mungkin paling 90-an. Tahun 90-an. Sebab ada beberapa projek penggalian yang dilaksanakan, Dato'. Kemudian dari sini, kalau kita ni kan melihat lagi tembikar-tembikar contohannya, ada yang import ataupun negara China yang mengeksport. So, ini tembikar daripada zaman-zaman dinasti, kalau salah saya ada dari dinasti Ming, ada dinasti Song, dinasti Yuan. Kemudian ada lagi satu showcase yang mempamerkan tembikar daripada Vietnam dan Siam. So kalau habis kita ada mendengarnya Sawan Khalok, Sukhothai. Bolehlah belajar bahasa ni dah. Ini pun saya pun difahamkan Sawan Khalok dan Sukhothai itu ialah tempat ataupun provinsi di negara Vietnam ataupun Thailand, antara dua. Sebab pembikinan tembikaran ni ada sedikit kira specialnya lah tu. So apa yang ni peta yang menunjukkan kawasan-kawasan di Taman Arkeologi Kota Batu. So seramik ni pun kiranya siapa yang berminat dengan seramik memang ada satu keistimewaan. Ia dari mana ia diperbuat. Kalau lupa saya apa namanya, kiln. Kalau kiln, tempat menunduk tanur. Tanur itu, so itu berbeza caranya, cara pembikinan, kira pottery pulangnya. Kemudian dye yang digunakan untuk menghasilkan warna dan ukiran yang digunakan itu menunjukkan kira branding zaman-zaman berkenaan. So artinya kalau bercerita mengenai dengan seramik mungkin ada satu cerita lain lagi tu. Kemudian video seterusnya ialah menuju ke kompleks Kota Batu. Ini di kawasan KB1. luar ya? Ini di kawasan luar. Okey. Atau peta lagi sama ada satu peringatan, papan tanda peringatan lah, pemakluman jua apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Orang ramai boleh membaca mengenai dengan apa yang ada di Taman Arkeologi. Yang ini ialah kompleks Kota Batu 1. Yang ini struktur ini yang telah ditimbulkan semasa penggalian tahun 1986 dan 1987. Yang menimbulkan ataupun menunjukkan struktur batu 4 segi berukuran 25.8 meter kali 25.4 meter dan ada 26 biji batu bentuk bulat yang berfungsi sebagai lapik tiang yang telah dilihatkan dalam pusat informasi tadi. Kubu ke tu yang tadi tu puan? Itu macam dia durang macam tempat juga. Makam. Tapi kalau dulu pun kiranya berkemungkinan dulu tu pemakaman orang pun berhampiran Tapi kadang-kadangnya kalau kita ni masa ni ada melihat kubur, tapak kubur yang tapak pisuk-pisuk jauh-jauh. Kadangnya berkait dengan apa pekerjaan orang dulu tu. Takluk kan masa ni ada tempat yang ganjil tadi lihat. Betul. Ya. So ini mungkinlah ada lagi yang orang yang minat sejarah yang boleh menceritakan mengenai dengan lebih detail lagi lah tu. Tapi siapa yang berkunjung ke Taman Arkeologi Kota Batu akan dapat melihatlah macam ada yang apa yang ada di sana. Makam Sultan Sharif Ali seperti yang saya tadi maklumkan, itu Sultan Brunei kita ni yang ketiga antara abad 1425 tahunnya hingga 1432. Macam kalau ni apa ni? Makam Sultan Bolkiah. Yang ini Sultan Brunei yang kelima. 1485 hingga 1524. Yang ni AD bukannya hijrah. Takut orang sebab ni 1444 sudah Pak. So yang ini ialah makam Sultan Bolkiah. Kemudian di keliling itu ada tapak perkuburan lama yang dipercayai bertarikh abad ke-15 hingga 16 Masihi. Yang ini berdasarkan kepada penemuan-penemuan tembikar yang ada di kawasan perkuburan yang menyerupai dengan makam Sultan Omar Ali Saifuddin iaitu Sultan Brunei yang ke-18. Ini yang cantiknya mengenai dengan sejarah, ia boleh dikuatkan lagi dengan
ada network tu kiranya network sana tu dilihat ni sama dia punya design ni sama. Dari sana barangkali macam mana hipotesis ataupun teori itu dikuatkan dengan bukti yang ditemui. Selain daripada tu barangkali Nadira sama Wali kalau kan exercise terus bersenam di sana. Ia taman arkeologi. Tapi tapi sebenarnya ada laluan yang disediakan. Kira pathway. Kira laluan itu boleh semua kira sudah properly ataupun bersimen. Ada tangga. So ia dibahagikan kepada 3 zon benih. Taman Arkeologi Kota Batu ni. Zon pertama ialah kawasan tinggi yang mula-mula. Lepas itu kawasan datar dan lereng, lereng bukit dan kawasan sungai. Kawasan sungai tadi kita dah sempat melihat ya. Mesti lihat sendiri. Mesti datang ke sana melihat. Sebab sambil berjalan itu, kita boleh melihat kompleks Kota Batu 2. Atau yang kompleks Kota Batu 1 tu kira macam yang paling terkenal lah. Kalau dalam bidang atau yang terkenal di Ranula bagi kami. Kemudian selain itu ada tambak tanah Kota Batu 3. Yang ini special sikit. Earthen Causeway nya diorang. Apa tu? Itu saya punya diorang ia punya fungsinya sebagai benteng pertahanan dan jalan laluan menghubungkan jambatan kayu ke Pulau Terindak. Bukan restoran Terindak. Saya tu fikir restoran Terindak. Tapi begitulah ya, sampai ke bawah dan juga sampai ke sungai ada tarikan-tarikannya yang tersendiri. Tarikan-tarikannya kalaupun tertakluklah kepada siapa yang berkunjung. Kami berusaha untuk menarik perhatian orang sebab kalau orang suka hutan, kehijauan, fresh airnya orang, menghirup udara segar. Sambil-sambil itu boleh berkenalan ataupun melihat nama-nama pokok yang ada. Sebab di sana bahagian etnografi dan juga bahagian ilmu kejadian berusaha untuk mengeluarkan kira meng-highlight nama-nama yang ada spesies tumbuhan, spesies flora dan fauna yang ada. Kemudian ada rumah rehat. Ada juga rumah rehat. Bukan pelonga tu, macam hut. Rumah rehat lah maksudnya macam kalau kita ni letih, duduk-duduk berhari-hari. Bangku lah mungkin. Tapi itu pulang jauh bandara. So orang kita ni biasa naik bukit Helang tiap bukit anu sudah. So yang itu kacangnya kali itu. Baik ya. Sebut-sebut begini dengan rehat ini, kita berehat seketika. Audio penonton jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi kita untuk menebual Puan Mariani binti Haji Abu Bakar. Sebentar tadi banyak sudah ni perkongsian Puan berkenaan dengan Taman Arkeologi Kota Batu ini. Tapi yang menarik perhatian saya jua Pulau Tarindak tapi bukan restoran Tarindak. Mungkin dapat dikongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan pulau tersebut. Okey, terima kasih. Sebenarnya Pulau Tarindak ni ada ia punya special. Kan? Okey. Berbalik sebenarnya kepada yang asal tadi awal tadi kota Brunei tua kan. Kalau dulu-dulu tu kiranya defense system tu orang apa? Kira defense punya pertahanan. Pertahanan. Benteng pertahanan. Ya. Benteng pertahanan. So artinya ia di sungai lagi tu. So artinya macam mana orang akan memantau orang keluar masuk daripada kawasan. Kira pertahanan. Kali yang spesialnya mengenai dengan Kota Batu ni dengan dikaitkan dengan Earthen Causeway tadi itu kerana panggil tambak tanah KB3 yang menonjolkan atau memelihatkan cerita kalau dikaitkan dengan cerita yang masa ni ada yang ada tembok atau ganyok camp.
the Great Wall of China tu besar je tah. Tapi terlalu lebih besar. kurang konsep cuma tu. Saya jadi jalan bah. Tembok jua, laluan jua. Okey. Something yang macam-macam tu lah. Okay, Pulau Terindah ni kiranya ia kiranya ini orang man-made, buatan manusia. Ya. Pulau buatan manusia. Pulau buatan manusia. Indah besar. Di darat, di laut, di sungai. Sebab ia pulau buatan manusia, artinya ia kena timbus pulau itu supaya ia jadi tinggi sikit, supaya senang orang kira loading unloading, melihat orang melihat. Kalau siapa rajin melihat cerita apa tu, lama-lama macam Piramli, kisah-kisah macam jeti tapi bukan jeti macam tu. Tapi apa tujuannya tu dibina pulau yang tu? ni sebenarnya pulau itu ia mengambil tanah daripada kawasan berkeliling itu untuk meninggikan ia, namanya sebab ia jadi apa, buatan manusia. Lepas itu ia kena anukanlah apa untuk supaya menjaga supaya indah terhakis. Tapi yang kena gunakan tu sebagai anulah pemunggahan, tempat loading dan unloading, pengumpulan dan pemunggahan barang-barang dagangan, dan sebagai satu yang paling important, jadi yang tadi berkaitan dengan pertahanan, defense, peninjau. Kalau saya pun melihat kampung peninjau ke bukan. So kalau apa ada kapal-kapal yang keluar masuk, Kira macam immigration kira kan, port lah. Port lurus. So itu ia memerhatikan kan, ia memerhatikan siapa yang keluar masuk. Sana tah ditemukan pejalan untuk ruang, so orang ramai boleh menikmati pulau waktu. Imagine lah kita berdiri di sana. Tahun berapa bulan 1470 macam itulah. Ini 2023. Masya Allah. Dari sana tah ia menemukan tu ada pejalan kaki untuk berjalan kira-kira sepanjang 1.58 meter. So ia menemukan kepada bulian yang naik. Imagine ini dari zaman dulu-dulu di bawah naik ke atas, bukan dari pusat informasi kita ni. So dari sana dah laluan berpacah lagi. So biskit itu sebenarnya kalau kita ni ada good storyteller lagi, siok sebenarnya melawat tu. Tapi sejarah bolehlah insya-Allah, tapi sejarah mesti yang di-revise kembali. Di-revise kembali. Betul. Jadi kalau kita melihat saja perkongsian berkenaan dengan artifak dan apa yang menarik di Taman Arkeologi Kota Batuan ni, pastinya telah pun menarik ramai minat ya orang-orang di luar sana. Jadi macam mana ni? Ia dibukakan untuk orang ramai ataupun indah? Sebenarnya alhamdulillah, memang pusat informasi Taman Arkeologi memang sudah ada. Ya, sebagai information center untuk orang ramai melihat, dan kami memang bukakan Taman Arkeologi Kota Batu kepada orang awam, sama macam museum-museum dan galeri di bawah kawalan Jabatan Museum-museum. Iya, jadi memang dibukakan kepada orang ramai. Betul. Waktunya bila, harinya bila? Setiap hari, kecuali hari Jumaat. Okey. Kami buka pintu pada jam 9 pagi dan paling akhir kami tutup ialah pada pukul 5 petang. Tapi biasanya last entry-nya diorang 4.30 lah, supaya membagi masa untuk orang, kalau dah makin akhir gelap. Sama taman je ya, Taman Arkeologi. Paling bisa kiranya mengongsikan jua kiranya indah jua kira garis pandu lah. Amat digalakkan lah kalau orang ramai yang ingin berkunjung ke Taman Arkeologi Kota Batu untuk mendaftar terlebih dahulu. Memang ia terbuka, orang ramai boleh buka. Tapi kalau ya ke pusat informasi terlebih dahulu, dapat ia melihat apa-apa yang ada di sana. Lepas itu baru ia berjalan. Dapat buat perancangan maksudnya. Dapat buat perancangan, ya. Sama ada aku nombor betul lahir hari ni. Kadang kalau jam pukul 10, 11 saya melawat. Panas. Kalau panas lagi. So ada singan-singannya lah saja kan. So artinya kalau orang ramai ke sana digalakkanlah memakai baju yang selesa, kasut pun kalau yang dapat yang selesa, bawa payung ke, bawa topi ke. Tapi lingkungan umur yang sesuai kiranya berapa tu puan? Kalau kan jalan-jalan siapa saja pulang boleh. Kanak-kanak pun boleh Kanak-kanak. Tapi terus ada tangga dan ada walkway yang mendatar. Mendatar ni bukan apa? Mendatar cuma ni menurun. Menurun. So kalau kan balik semula ke kereta, naik balik. Hiking lagi tu. Betul. Adakah indah do's and don'ts ni untuk masuk ke Taman Arkeologi ni? Sebenarnya ada ia punya do's and don'ts. Biasalah jangan membuka buat api.
Okey. Jangan membuka Jangan api. membuat unggun api ya. Maaf, no open burning. Ya taman, ya hijau bah. Tu ni kalau dapat Bukan pantai lah ya. Bukanlah. Macam sampah pun kalau dapat bring bawa balik. Bukan lagi kalau dapat mesti. Mestilah kalau ada sama-sama lah menjaga kebersihan tu jua. Betul. Kami sama-sama menjaga kemudahan yang disediakan. Jangan anulah. Ada apa namanya itu? Jangan dengan Dirosakkan. Dan ada yang adalah dipaparkan dia di papan tanda. InsyaAllah ada papan tanda yang diletakkan di kawasan Papan tanda ya. papan tanda yang diletakkan di sana ya, dan mudah-mudahan lah ya kita ini mengambil perhatian mengenai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh kita dilakukan ya. Sebelum itu dari aspek keselamatan, ada penjaga yang mengawas kawasan ini setiap hari macam mana? Itu kiranya ada bukan maintenance, rutin pembersihan, tapi memandangkan masa ini musim hujan dalam hutan, sedikit mencabarlah. So pokok cepat tumbuh. Betul. Kemudian takut walkway itu ada licin lah. So pastikan bis kita punya kasut itu jangan terlampau. Yang gripping. Heels boleh pulang. Kalau siapa sanggup. Dengan parking saja. Indah tak mendaftar tak? Tapi yang itu kiranya sebab tu kami menggalakkan orang mendaftar supaya kami tahu orang keluar masuk. Okey. Baik, di akhir wawancara ini ada yang ingin disampaikan Puan? Setakat ini alhamdulillah kami ada menerima pengunjung ke Taman Arkeologi Kota Batu juga. Peminat-peminat sejarah memang siapa yang mengetahui dengan sejarah Brunei tua memang suka ke sana. Tapi kami juga amat menggalakkanlah kalau dapat ada lagi daripada khususnya generasi belia muda, orang muda-muda kita ni untuk berkunjung ke Taman Arkeologi Kota Batu. We look at the history bit, ya. Kita ni melihat sejarah, kaitkan ini lagi hari kebangsaan lagi Batak. Timbulkan kepatriotisme patriotisme kita ni tu dengan mensyukuri segala nikmat yang telah kita ni ada, dan bagaimana sambil melihat itu kita ni gembira sebab rupanya Brunei ini ada sejarahnya yang sendiri, yang men-shape, yang membentuk bangsa Brunei. Luar biasa sekali perkongsian daripada Puan Mariani binti Haji Abu Bakar. Terima kasih kami ucapkan di Ramai Pagi. Sama-sama. Kerana sudi datang ke studio pada pagi ini berbincang dan berkongsi berkenaan dengan Taman Arkeologi Kota Batu. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam kesempatan, Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.